everyone. Hello. Hai semua. Dah makan ke? Dah semai maghrib ke? Masak apa hari ni? Kita tunggu orang-orang yang janji nak join kita. Kita tunggu mereka masuk dulu ya. Alright. Sementara tu korang chill out, warm up sikit dekat page Dr. Mala. Saya nak buka page saya dekat laptop supaya bila you all post question saya boleh baca, sebab saya susah sikit nak tengok dekat screen handphone ni itself. Saya masih tak reti sangat sebenarnya nak buat benda-benda gini. Hello. Hai Azrul. Tak adalah. Tak ada semakin cantik pun. Hai Anis. Hai Fatma. Sorry saya panggil nama je. Saya tak ingat siapa cik, siapa puan. Kalau profile picture tu besar tu biasanya saya ingat sikit. Saya tak dapat load live saya dekat laptop. Hai semua. Okay, so saya nak bagi intro sikit kenapa saya buat video hari ni sebenarnya. Ada dua sebab yang utama. Yang pertama, Azrul, of course I remember you. Okay, sebab yang pertama kenapa saya buat video hari ni adalah sebab saya rasa banyak sangat messages dalam DM messenger saya, dalam inbox saya daripada ibu bapa dan daripada kawan-kawan dan followers yang bertanya tentang sakit kepala. Macam-macam soalan dia, tetapi saya rasa pusing-pusing hujung dia tentang sakit kepala lah. Itu sebab pertama. Dan sebab kedua kenapa saya buat video hari ni adalah memang pada musim PKP ni, sejak daripada 18 Mac hari tu sampai ke hari ni saya bertugas di Jabatan Kecemasan, memang semakin banyak saya tengok kenaikan kes sakit kepala atas kapasiti saya sendiri ya. Saya tak cakap statistik secara menyeluruh ke apa, tetapi praktis saya sendiri makin banyak patient yang saya tengok, yang saya jumpa yang berkaitan dengan sakit kepala. So that is why saya decide nak buat video hari ni, supaya semua messages di dalam inbox saya yang kawan-kawan followers yang dah message yang saya rasa bersalah tak reply sampai hari ni, saya rasa boleh terjawab dengan video ni lah. Itu adalah antara sebab mengapa saya buat live hari ni. Saya dekat rumah, bukan dekat hospital, dan anak sulung dah pergi tuition. Avid tengah makan kat bawah, bibi tengah suap dia. So kalau korang dengar dia menjerit menangis tu, tahan sabarlah ya. So saya ambil masa sekejap untuk bersama-sama dengan you all. Okay, so yang pertama saya nak bercerita tentang sakit kepala itself. Apa itu sakit kepala? So sebenarnya dalam badan kita, kalau kita ada apa masalah kesihatan, kebanyakan masalah kesihatan, dua simptom yang paling kerap kita jumpa adalah yang pertama demam, yang kedua sakit kepala. So kalau you all tanya doktor saya sakit kepala, kenapa ya? Susah doktor nak jawab sebenarnya. Dan sebagai doktor yang practicing, kalau kamu tanya contohnya doktor di Malaysia pun ya, memang ramai orang yang akan message kami dan tanya, saya sakit kepala dekat belakang mata macam ni, kenapa? So sebenarnya sebagai doktor kami susah nak jawab jika kami tak dapatkan sejarah sakit korang secara menyeluruh. So sakit kepala itu sahaja sebenarnya tidak memberi banyak details ataupun input untuk kami come up dengan diagnosis. Saya bagi contoh ada setengah orang yang simptom pertama dia yang dia pregnant pun dia sakit kepala sebenarnya. Dia sakit kepala, dia tak tahu kenapa, dia rasa tak sedap badan, dia rasa letih, lemah, sakit kepala, pergi cek rupanya dia pregnant. Jadi kenapa dia sakit kepala tu? Sebenarnya dia dehydrated, dia ada keton dalam dalam air kencing dia, dehydrated, sebab tu dia sakit kepala. So there's a lot of reasons kenapa kamu sakit kepala, tetapi mainly sebagai doktor di Jabatan Kecemasan, apa yang lagi penting kepada kami untuk detect bila ada orang
datang ke jabatan kecemasan untuk sakit kepala, bukannya pergi klinik ataupun bukannya, maksudnya sakit kepala dia tu macam dah merisaukan lah ya bagi saya kalau dia dah sampai tahap datang ke jabatan kecemasan tu. Alright, so ada few things yang kami nak tahu berkenaan dengan sakit kepala seseorang itu. Yang pertama adalah kawasan. Sakit kepala tu dekat mana? Itu yang pertama yang patient pun biasanya tahu dan nak bagi tahu doktor. Dan kami sebagai petugas kesihatan pun kami nak tahu juga sakit kepala tu di mana. Alright. So ada beberapa region. Yang pertama yang paling famous adalah di belakang mata. Di belakang mata dekat area-area seluruh mata ni. Di dahi. Itu kita panggil frontal headache ataupun kita panggil orbital headache. Sakit kepala mata. Boleh save. Yang kedua adalah apa yang kita panggil sakit kepala satu region, migraine headache. Biasanya dia berkait dengan satu kawasan di kepala seseorang itu, sama ada di tepi sini sahaja atau ada phone call pula masuk. Okay, alright. So sama ada di tepi sini saja ataupun di tepi sini saja ataupun di belakang. Itu kita panggil satu-satu region headache. Kita panggil regional headache. Biasanya disebabkan oleh migraine. Dan yang lain pula adalah apa yang kita panggil sinus headache. Okay, sorry ada gangguan. Okay. So yang kedua adalah sakit kepala di bahagian sinus ni, kita panggil sinus headache. Di dahi anda, di hidung, di bawah-bawah ni, yang mana sebenarnya dalam tengkorak kita, di area sini sebenarnya ada ruang rongga-rongga sinus. So biasanya sama ada selsema ataupun blockage ataupun kadang-kadang bila ada resdung, bila ada ketumbuhan di area-area sini yang menyebabkan pressure di dalam rongga-rongga ini lebih tinggi daripada biasa, ia akan menyebabkan sakit kepala di area sinus ni. Yang seterusnya adalah apa yang kita panggil stress headache ataupun tension headache. Walaupun classification dia is a little bit different, tetapi sebenarnya secara praktikal bila saya berjumpa pesakit, sakit dia agak sama, yang mana dia sakit daripada kepala sampai ke leher. So kamu rasa sakit tunjang kepala di tengah-tengah ni sampai ke leher. Dan kalau kami orang faham kata sakit belikat, you sakit sampai dekat belakang kat tengah-tengah ni, and then you rasa stres dekat bahu, you rasa stres dekat leher kat belakang, you rasa macam tegang dekat situ, itu yang kita panggil stress ataupun tension headache. Ini adalah antara sakit kepala yang famous, iaitu sakit kepala yang berkaitan dengan masalah di area itu sendiri, di kepala sendiri. Antara sakit kepala yang kurang famous adalah apa yang kita panggil yang pertama abdominal headache ataupun sakit kepala yang disebabkan oleh masalah penghadaman. Biasanya bila pesakit pergi jumpa doktor ataupun siapa-siapa petugas kesihatan dan tak dapat jawapan kepada sakit kepala dia, dan mereka mula mencari rawatan alternatif, cari akupunktur, cari homeopati dan yang lain-lain lagi, mereka sering diberi nasihat bahawa sebenarnya ada masalah di perut, sebenarnya ada masalah digestif, sebenarnya ada masalah penghadaman, dan mereka akan dinasihatkan untuk jaga makan, kurangkan makanan berminyak, jaga air, minum air banyak dan yang lain-lain lagi. Dan biasanya sakit kepala itu relieved. So sebenarnya dari segi perubatan medical western medicine pun memang ada something yang kita panggil abdominal headache ataupun headache related dengan digestive problems. Contohnya bila kamu ada masalah gastritis, kita ada masalah asid banyak ataupun kita panggil reflux, banyak gas naik, lambat makan ataupun kamu skip makan ataupun makanan agak diet kita, makanan itu agak kurang sesuai, yang menyebabkan gastric acid dia naik dekat tengah-tengah dada ataupun ulu hati rasa tak sedar. Apa berlaku adalah gas itu akan naik, dan some people apa boleh berlaku, gas itu sampai menyebabkan telinga pun rasa macam berdengung penuh dalam telinga.
ya, dan dia akan rasa sakit kepala yang sangat kuat sebenarnya, gastritis related sakit kepala ni. Punca dia sebenarnya daripada sakit kepala, daripada sakit perut, daripada reflux acid, skip makan ataupun makanan terlampau berminyak, orang yang sangat suka makanan pedas dan makanan-makanan masam, ya, dia akan ada sakit kepala yang berkaitan dengan perut. Setengah orang yang kita panggil work related punya problem, setengah pekerjaan yang menyebabkan kamu memang terpaksa skip makanan ataupun kamu terpaksa makan sambil bekerja, sambil drive kamu makan. Jadi pemakanan tu tidak begitu apa ni orang kata, tidak begitu terjaga. Kamu memang akan mengalami sakit kepala yang lebih konstan daripada orang lain. So sebenarnya walaupun ia bermula daripada perut, kamu dah makan pun, kamu dah hilang sakit perut, kamu dah settle lapar tu pun, sakit kepala tu tak hilang sebab asid tu dah naik. Asid tu dah naik, dah masuk dekat tekak, dah duduk dekat telinga dah, sangat sakit. Dia punya dengung, jadi lepas kamu makan tu dia kurang sedikit, tetapi rasa penuh tu masih akan ada. Saya pernah alami simptom gastrik yang sampai rasa berdengung telinga ni, sebab tu saya boleh faham patient saya sebenarnya. So ini adalah satu another one yang selalu terlepas pandang, apa yang kita panggil abdominal headache. Selain daripada salah makan, orang yang ada apa yang kita panggil batu hempedu, batu di pundi hempedu, ataupun nama perubatan dia kita cakap gallstone gastritis. Okey. Orang yang ada gallstone gastritis, mereka pun boleh dapat sakit kepala yang sebegini, iaitu sakit kepala abdominal headache. Dia akan rasa perut ulu hati ni sakit sampai ke di bawah kedua-dua tulang belikat tu, rasa macam tertarik-tarik, tercucuk-cucuk, apa yang kita panggil scapula. Dan itu akan menyebabkan dia menyebabkan dia rasa sakit perut yang kuat, kita panggil abdominal related headache juga. So bila ada masalah kesihatan di perut sebegini yang terlepas pandang, yang tak tahu sebelum ni, anda mungkin mengalami sakit kepala yang berpanjangan. Itu adalah satu reason juga. Dan yang terakhir sekali adalah apa yang kita panggil anxiety headache ataupun insomnia related headache, masalah-masalah lebih kepada psychiatric ataupun psychological problems yang menyebabkan sakit kepala juga. Anxiety ni lebih kepada macam besok ada presentation ataupun besok ada interview, kamu stres, kamu risau, kamu bukan stres tau, kamu macam anxiety, kamu macam takut lah, cuak lah orang kata. Saya tak kerti macam mana nak cakap cuak ni dalam bahasa Melayu yang baku lah, tapi cuak lah, kita kata cuak, bila you cuak you ada anxiety headache. Alright, and then other than that, apa yang kita panggil bila tak cukup tidur, insomnia, bila kamu ada masalah sebegitu, ataupun mental health related headache, orang-orang yang ada sebenarnya depression, orang yang ada masalah sebegitu, mereka boleh ada sakit kepala juga. So sakit kepala ni actually very wide. Kamu tak pergi jumpa doktor, kamu tak check betul-betul, kamu tak check benda-benda lain, susah untuk doktor kata kenapa kamu sakit kepala. Saya sakit kepala kat sini, kenapa doktor? Saya sakit kepala kat sini, kenapa doktor? Dan yang paling penting, kenapa setiap kali kamu mesej mana-mana doktor, kamu mesej siapa-siapa pun dan bertanya kenapa saya sakit kepala, jawapan yang sama yang semua orang bagi adalah berjumpa dengan doktor. Sebabnya adalah benda pertama yang penting yang kami kena check bila kamu sakit kepala adalah tekanan darah. Tekanan darah adalah benda paling penting sekali yang kita kena check apabila kamu sakit kepala. Sebab tekanan darah tinggi, high blood pressure ataupun hypertension, boleh menyebabkan sakit kepala yang kuat dan berpanjangan. Okey, sekejap alamak. Okay, sorry. Banyak gangguan hari ni punya live, sorry. Alright, so benda pertama yang kamu kena check adalah tekanan darah. Alright, the problem dengan tekanan darah adalah tekanan darah tinggi boleh menyebabkan sakit kepala, tapi sakit kepala boleh menyebabkan tekanan darah tinggi juga. So dia macam chicken and egg. Jadi susah bila kamu datang Jabatan Kecemasan,
kamu datang sebab benda lain pun, kamu teman mak kamu datang jabatan kecemasan pun, tekanan darah kamu memang akan lebih tinggi sikit daripada tekanan darah kamu yang normal. Kita panggil white coat hypertension. Jadi a bit susah untuk doktor diagnose there and there sama ada sakit kepala kamu disebabkan oleh tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah tinggi yang menyebabkan sakit kepala. Susah melainkan tekanan darah tinggi terlampau tinggi, lebih daripada 160, lebih daripada 100, dan kita kata yes, this could be hypertension. Itu pun kadang-kadang ubat tahan sakit dulu. Kalau dia memang muda, tak ada apa-apa risiko untuk tekanan darah tinggi, saya secara peribadi akan cuba bagi ubat tahan sakit dulu, bagi dia relax dulu, and then check balik blood pressure dia bila dia kurang sakit dan lebih relaxed. Alright, so sebab itu doktor tak dapat nak beri kamu nasihat online, kami tak dapat nak beri kamu nasihat consultation secara melalui phone ataupun FB Messenger tentang sakit kepala, kerana benda pertama yang kami kena check adalah tekanan darah seseorang itu. Tekanan darah, nadi, gula dan jantung, apa yang kita panggil ECG. These are basic yang kita kena buat apabila seseorang itu sakit kepala. Then lepas ambil sejarah, tanya sakit kat mana, dah berapa lama sakit ni, apa yang kamu dah makan untuk hilangkan sakit kepala ni secara sendirinya. Contohnya dah makan Panadol ke, ada ambil apa-apa ubat ke, itu adalah antara soalan yang doktor akan tanya. Dan kemudian kita juga akan tanya apa yang membantu kamu untuk kurangkan sakit kepala itu. Biasanya pesakit sendiri dia boleh bagi tahu, kalau saya minum kopi saya rasa kurang sakit kepala. Kalau saya tidur dalam bilik yang gelap, sakit kepala saya kurang. Dia boleh bagi dia boleh bagi input sebegitu kepada doktor. Jadi doktor macam boleh teka apa mungkin sebab dia sakit kepala. Oh, migraine mungkin, macam tu. Dan setengah-setengah pesakit juga boleh kaitkan, dia boleh cakap contohnya dia lebih sakit kepala apabila dia kena attack resdung dia. Setiap kali hidung saya block, memang saya akan sakit kepala teruk. Setiap kali saya kena gastrik teruk, saya memang akan sakit kepala teruk. Ataupun setiap kali saya nak period, saya memang akan sakit kepala teruk. Period ni biasanya sama ada hormonal headache ataupun migraine headache juga. Dua-dua ni boleh dijadikan. Tetapi sekali lagi saya nak tekankan, apa yang saya bagi ni hanyalah orang kata sharing of education, sharing of knowledge, bukannya diagnosis kepada kamu. Oh, saya selalu sakit kepala sebelum period, so saya rasa saya migraine headache. Tak ya, seperti yang saya dah sebutkan, kamu kena cek tekanan darah tinggi, kamu kena cek tekanan darah kamu kena cek nadi, kena cek gula dan jantung, ECG. Ini adalah benda basic. Selepas cek ini, doktor akan cek mata dan juga apa yang kita panggil neurological assessment. Kita akan tengok pergerakan mata, cara kamu berjalan, kita akan tengok power tangan, ada lemah satu belah tak, ada lemah kaki tak, and all that. Apa yang kita panggil neurological examination ini sangat-sangat lebih penting dan sangat-sangat penting sebenarnya kepada orang yang telah berumur. Sebab sakit kepala boleh juga menjadi simptom awal kepada stroke. So kalau mak ayah selalu komplain tiba-tiba sakit kepala yang kuat, mak ayah kata pulsating headache, berdenyut-denyut macam tu, boleh alert dengan lebih, bawa ke hospital ataupun klinik berdekatan dengan lebih cepat. Sebab seboleh-bolehnya kalau ia stroke, kita nak tackle as soon as possible. Alright, itu beberapa isu yang saya dah sentuh. Itu saya dah sentuh tentang sejarah kamu sakit, area kamu sakit, dan apa doktor akan buat adalah dia akan check neurological examination, dia akan check kamu punya general condition, dan depending on kamu punya simptom pada ketika itu, doktor mungkin akan buat beberapa investigation. Antara macam saya suka buat kalau bila kamu sakit kepala, sebab saya berada di private lagi pun, mudah untuk saya nak order blood test dan apa-apa investigation. Apa biasanya saya akan buat adalah order blood test yang basic. Saya nak tengok kamu anemia atau tidak, sel darah merah rendah atau tidak, fungsi buah pinggang dan fungsi hati normal atau tidak. Kenapa saya nak tahu fungsi buah pinggang dan hati? Kadang-kadang ia memberi clue sama ada kamu mempunyai risiko ada batu di pundi empedu ataupun batu karang dan lain-lain lagi. Selain daripada tu, apa yang kita buat adalah ujian air kencing. Nak tengok ada protein tak dekat air kencing, ada glukos tak dekat air kencing. Kalau ada protein ataupun glukos, iaitu gula, ia memberi
clue kepada doktor mungkin kamu sebenarnya mempunyai tekanan darah tinggi. Kalau dah ada protein bocor melalui buah pinggang dan ada dalam air kencing, ia adalah indication bahawa seseorang itu mungkin dah ada darah tinggi yang agak lama. Sama juga dengan kencing manis. Kalau dah sampai ada gula dalam air kencing tu, most likely itu memang kencing manis. Itu antara clue yang kita cuba cari. Dan of course, semua orang bila dia sakit kepala yang berpanjangan, perkara yang dia paling anxious, yang dia paling risau nak tahu adalah dia ada brain cancer ke tak. Ini biasa. Jangan rasa kamu seorang sahaja yang pelik. Jangan rasa I always do this. Jangan rasa kamu seorang saja yang abnormal, biasa. Tetapi bergantung kepada risiko kamu, bergantung kepada age group, kita decide sama ada perlu buat atau tidak. Doktor akan terangkan kepada kamu risiko CT scan, apa risiko radiation, berapa banyak radiation yang masuk bergantung kepada umur kamu. Okey, tetapi biasanya sekarang ni sejak daripada PKP ni, kebanyakan pesakit yang kita jumpa adalah pesakit yang makin lama makin muda. Dulu sekolah menengah, lepas tu sekolah rendah, sekarang yang 5-6 tahun pun dah mula sakit kepala. Jadi bila kita tengok, bila kita tanya history balik, banyak mana guna gadget, banyak mana guna phone, banyak mana guna laptop dan iPad contohnya. Bila family boleh kata contohnya 5-6 jam sehari ataupun 3-4 jam sehari, saya sebagai seorang ibu dan seorang wanita, walaupun saya doktor, biasanya perkara pertama yang saya nasihatkan parents adalah check power mata dulu. Sebelum mak risau, ya saya faham, kamu nak buat CT scan, kamu takut macam-macam penyakit sekarang ni, kamu nak tahu ada brain cancer ke tak, itu benda pertama yang korang nak tahu. Tetapi nasihat saya adalah pergi kedai cermin mata. Alright, check power mata dulu. Bila kamu check power mata, ada dua benda yang kamu nak pastikan. Satu adalah rabun, apa yang kita panggil short sighted. Kamu nak tahu rabun atau tidak. Yang kedua adalah silau. Silau ni kita panggil astigmatism. So kalau kita tengok kebelakangan ini, pattern silau, pattern rabun mata dan pattern budak-budak pakai cermin mata lebih kepada silau. Dan ini berpunca sebenarnya daripada screen gadgets. So kepada ibu bapa yang risau anak-anak kamu sakit kepala, risau anak-anak remaja kamu sakit kepala, yang pertama, tanya balik tentang diorang punya sleep hygiene. Tidur berapa lama, berapa awal, berapa lama sebelum tidur tu main handphone dulu dalam bilik yang gelap. Berapa kali lepas off lampu tidur bangun balik tengok balik handphone, tidur bangun balik tengok balik handphone and all that. Itu adalah antara sebab utama yang menyebabkan sakit kepala yang berpanjangan pada orang yang berusia muda, dan juga pada kanak-kanak sekarang ni yang sebaya-sebaya anak sulung saya pun dah mula-mula sakit kepala macam ni dah. So you have to be careful. Sekali lagi saya nak tekankan dua benda. Satu adalah rabun, satu lagi adalah silau. So silau ni ada macam-macam cara kita boleh elakkan ataupun kurangkan kalau kita nak tengok melalui screen handphone tu, iaitu dekat screen handphone tu sendiri kamu boleh tengok ada blue eye mode. Dia ada eye protection mode, boleh gunakan yang itu. Boleh kurangkan brightness of the screen sebanyak yang mungkin, cukup untuk mata nampak sahaja. Dan yang paling penting sekali, kurangkan maksudnya sleep hygiene kita panggil. Sleep hygiene ni maksudnya disiplin tidur. So kalau anak-anak ni memang, yalah sebagai parents kadang-kadang kamu tak dapat nak elakkan penggunaan handphone ataupun gadget dengan anak-anak. So apa yang kita terpaksa juga bagi kadang-kadang ni sebagai parents zaman sekarang ni, saya faham. So kita terpaksa bagi, tapi apa kita perlu buat adalah sebelum dia tidur, at least sejam sebelum dia tidur memang kena berhentikan handphone tu dan cuba bagi dia main secara fizikal, dan cuba bagi dia baca buku cerita, cuba bagi dia interaction secara biasa supaya senang untuk dia fall asleep, senang untuk dia tidur. Dan anak-anak remaja kamu juga, ibu bapa tolong cari jalan untuk menambahkan disiplin tidur mereka, sleep hygiene mereka, supaya kamu dapat tahu bahawa adakah sakit kepala itu berpunca daripada aktiviti mata itu sendiri. So persoalannya, ramai akan tanya, kalau sakit kepala sebab penggunaan gadget yang banyak ni dekat mata ke? Tak semestinya. Dia boleh jadi sama ada mata, orbital headache, ataupun dia boleh jadi frontal headache sebab mata ni penat sangat ataupun dia boleh jadi occipital headache dekat belakang ni. Kenapa dekat belakang ni? Sebab kontrol mata dekat otak kita memang daripada sana. Alright, so
dia boleh jadi dari occipital headache juga. Tetapi basically walaupun region tu kurang penting, apa yang lebih penting adalah umur muda penggunaan gadget. So ibu boleh fikir daripada situ. Kalau anak kamu memang guna gadget dan selama ni tak pernah check power mata lagi, bolehlah rajin-rajinkan hujung-hujung minggu pergi check power mata dulu. So bila pergi power mata, dua benda kita nak check, satu adalah rabun dan satu lagi adalah silau. Bergantung kepada nasihat daripada optometrist tu, kamu boleh decide sama ada nak pakai cermin mata ataupun nak kontrol penggunaan dulu. Alright. So itu lagi satu. Dan yang lagi satu, terakhir sekali saya nak tentu tentang jenis sakit kepala adalah apa yang kita panggil insomnia related headache. Ramai sekarang mereka tak dapat tidur pada jangka masa yang lama. Saya ada berjumpa dengan seorang pasien, seorang kenalan yang mengaku bahawa dia guna handphone untuk main game secara berterusan daripada 7 malam sampai 3 pagi. Lepas tu dia sakit kepala yang kuat sangat sampai dia rasa nak pingsan walaupun dia tak pingsan, dan sampai ke 3-4 petang, walaupun dia guna sampai 3 pagi tu je, dia cuba tidur. Lepas tu 3-4 pagi dia cuba tidur, sampai ke 3-4 petang dia tak dapat nak tidur. Dan akhirnya dia tak faham kenapa dia sakit kepala dan dia tak faham kenapa dia tak dapat tidur. So bagi saya sangat pelik lah sebenarnya. Kenapa pula kamu tak faham? You did that and then you tak faham pula. Actually it's very simple. You dah gunakan mata dan otak you begitu banyak, ia terlampau penat. Your brain is too tired. Dan kenapa susah untuk tidur juga. Ini yang kita panggil gadget addiction. Gadget addiction ni saya rasa kena buat sesi live yang asing. Tetapi bila otak kamu lampu yang terang masuk direct ke mata untuk jangka masa yang lama, brain activity tu dah terlampau activated. So untuk dia shutdown tu agak susah sebenarnya. So memang susah untuk fall asleep, very difficult. So untuk fall asleep balik, sama ada kalau dah tak mampu, kalau pergi hospital, doktor terpaksa bagi ubat lali ataupun ubat tidur. Ataupun kalau kamu berada di kalau kamu belum pergi ke tahap yang sangat teruk, kamu kena start buat physical exercise, kena exercise kuat, kena berpeluh, kena penat badan sampai betul-betul brain jadi lemah, brain jadi macam tak activated sangat, dan dia boleh fall asleep. Alright. So insomnia related headache ni makin lama makin kerap, dan banyak juga saya lihat insomnia ataupun sakit kepala yang dikaitkan dengan kurang tidur ini di kalangan warga bekerja. Sebab ada setengah pekerjaan yang walaupun dah habis waktu bekerja, kamu masih attach dengan kamu punya orang kata engagement dengan kerja kamu tu, sama ada WhatsApp ataupun Telegram ataupun kalau kamu kerja IT contohnya, kamu masih kena ongoingly buat troubleshooting. Ada setengah-setengah pekerjaan yang malam pun kamu terpaksa duduk dan terpaksa jawab kepada bosses ke apa-apa ke. So pattern sebegini menyebabkan kurang tidur. So kurang tidur tu yang sebenarnya menyebabkan lebih banyak sakit kepala. Alright. So nasihat saya rasa saya nak habiskan sebelum saya pergi ke sesi question and answer. Apa yang saya cuba nak sampaikan kat korang adalah kalau ada sakit kepala, cuba elakkan untuk dapatkan nasihat secara online. Dan kalau kawan-kawan kamu sakit kepala, kawan kamu, anak kepada kawan-kawan kamu ataupun rakan sekerja, dia kata aku sakit kepala lah, selalu sakit kepala secara berterusan tu at least 2-3 hari ke apa ke, cuba jangan cakap, cuba minum air halia, cuba buat macam tu, cuba jangan lewatkan mereka pergi untuk dapatkan rawatan kesihatan. Sesiapa yang komplain sakit kepala, benda pertama cek mata. Orang yang dah pakai cermin mata pun, kalau kamu dah lama tak cek power mata kamu, tolong cek mata balik. Yang kedua adalah kalau memang betul dia lama sakit kepala, tolong dapatkan medical attention, sebab kita nak tahu tekanan darah, kita nak tahu benda-benda sebegitu. Sebab apa? At least kalau kita tahu tekanan darah kamu tinggi awal,
kita boleh nasihatkan kamu untuk adjust lifestyle dulu. Sebab ramai orang tak suka terikat dengan ubat. Jadi kalau kamu dah setahun sakit kepala, 2 tahun sakit kepala, baru datang jumpa doktor, waktu tu tekanan darah dah 160, 170, dalam air kencing, dah ada protein bocor, kita tak dapat nak bagi tahu kamu untuk change lifestyle ataupun jaga pemakanan dulu. Kita terpaksa startkan ubat terus. So kamu kena faham, kamu yang kena sayang badan kamu. Jadi sebelum saya jawab soalan, saya cuma nak cakap sakit kepala ni adalah simptom yang terlampau luas. Ya, dia sama macam demam. Doktor, saya demam. Kenapa saya demam? Saya tak dapat nak jawab. Doktor, saya sakit kepala. Kenapa saya sakit kepala? Saya tak dapat nak jawab. Dia terlampau luas. Banyak masalah kesihatan yang berkait dengan sakit kepala sebenarnya. In fact, orang yang ada demam denggi pun, kadang-kadang dia start dengan sakit kepala sebenarnya. Dia sakit kepala, besok tu baru start demam. So hari pertama tu dia sakit kepala je. So dia bila dia demam tu dia rasa dia sakit kepala sampai menyebabkan dia demam. So hari kedua tu pun ditunggu juga. Hari ketiga tu pun ditunggu juga. Okey lah, kalau hari tiga dia datang tu okey. Kalau dia tak datang tu yang kita risau terlepas pandang. Faham ya? Okey. So saya pergi ke question one by one. Puan Hasmida, saya kalau sakit kepala suruh suami ketuk. Aduh, best. Sakit kepala yang tak ada punca sekali dia datang macam tu, nak pecah seminggu datang reda. Okey, cuba cek tekanan darah dulu puan. Saya takut ada masalah kesihatan lain ya. Darah rendah. Okey, darah rendah pun sebenarnya memang boleh menyebabkan sakit kepala juga. The problem is tekanan darah rendah ni tak ada ubat ya. So orang yang mempunyai tekanan darah rendah ni, biasanya nasihat yang saya bagi adalah sebab saya pun ada tekanan darah rendah. So ini cheat sheet lah orang kata, tip sikit. Saya kejap-kejap mata tau, jangan bagi tahu orang lain. So orang yang tekanan darah rendah ni, you all boleh minum kopi. Macam saya minum kopi. Bila saya minum kopi, sebenarnya tekanan darah saya akan tinggi sedikit daripada normal. Ya. Dan lagi satu, orang yang tekanan darah rendah ni memang kita akan tak boleh nak angkat tunduk dan bangun dengan cepat. Itu yang kita panggil vertigo. Ini next question yang saya nak jawab. Adakah vertigo boleh menyebabkan sakit kepala? Ya, boleh. Vertigo ni apa? Vertigo ni sebenarnya adalah apabila kamu ada sensation yang bilik ini berpusing. Sakit kepala lain tau, sakit pening tu lain tau. Pening tu you rasa dalam kepala. Giddiness, dizziness kita panggil. Vertigo ni bila awak duduk diam tapi awak rasa bilik ni berpusing. Itu vertigo. Kepada yang beragama Islam dan yang agama Hindu juga, agama Islam bila kamu sujud untuk semayang tu, bila sujud dan bangun tu setengah orang dia akan rasa vertigo. Dan kepada yang Hindu, bila kita bow down to pray on the floor, dan bila you bangun balik tu you akan rasa the same spinning sensation kita panggil. Itu adalah nama vertigo. Apa berlaku bila vertigo ni berlaku? Vertigo ni biasanya disebabkan kadang-kadang telinga sumbat, berdengung, kita panggil ear related problem, ataupun kadang-kadang ada jangkitan kuman di telinga pun boleh menyebabkan vertigo juga. So perkara-perkara begini yang menyebabkan vertigo boleh menyebabkan headache, tapi headache pun boleh menyebabkan vertigo juga. Basically orang yang ada migraine, orang yang ada tekanan darah rendah, dia memang senang dapat apa yang kita panggil spinning sensation ataupun vertigo ni. Dia tak ada ubat mujarab sebenarnya. Yang senang adalah elakkan daripada pergerakan kepala yang cepat. Yang pertama, bangun tidur cepat tu, bangun, bangun. You akan rasa pusing. Ataupun bila kamu tunduk dan bangun balik lah, biasanya bila semayang tu kamu tunduk dan kamu bangun balik, memang boleh pusing. So slowly sikit lah, jangan terlampau cepat. Ya, itu adalah antara tips ya. Selain daripada itu, okey, nanti gadget saya buat yang lain. Alamak, ada tegur cincin saya pula. Apa lagi kamu tanya ni? Kejap. Doktor, saya selalu sakit urat mata. Do you get what I mean? Dia macam urat dalam mata tu, faham? Saya tidur hilang lah. Is it related to sakit kepala, doktor? Sekarang ni dah jarang sangat dah. Okey, mungkin dekat sini apa yang dia cakap tu, dan dia rasa berdenyut-denyut sebenarnya, dia boleh jadi macam stress related headache, ataupun kalau hari tu kamu banyak menggunakan gadget, banyak tengok TV, banyak apa-apa, bila mata kamu agak penat, dia boleh berdenyut-denyut dekat situ juga. Kadang-kadang migraine pun dia memang boleh, apa yang kita panggil cluster headache pun dia boleh sakit kepala yang sikit dekat situ. Kalau dalam sehari dua lepas tu dia hilang, should be okay. Kalau berpanjangan kena jumpa doktor. Macam biasalah, kena cek tekanan darah ya. Ada suruh email dan summary. Ada apa-apa soalan lagi? So soalan yang Akmal tanya tadi tentang kalau tak makan dia sakit kepala tu,
memang itu abdominal related headache ya kita panggil. Kalau ada gastrik, kalau ada reflux acid, dia memang boleh menyebabkan sakit kepala. Saya jarang sakit kepala. Okey, yang jarang sakit kepala ni, thank you. Sekejap saya nak tengok soalan yang daripada sini pula. Ada yang confuse sikit sebab tadi saya post nak buat live tu, saya ada kata ada sakit kepala sebab VE ke sebab, so ada yang tanya pasal VE. Pasal VE saya tak nak komen lah tu you all boleh tanya Zaki ataupun Prof Ha. Saya tak nak ni. Rasa berat kepala di belakang kepala sepanjang masa. Adakah memakai Implanon menyebabkan gejala sakit kepala dan BP naik? Okey, Implanon tu saya susah nak komen, tetapi BP naik boleh jadi. So kalau sakit kepala, kalau dia kata dekat belakang, Puan Fatmawati Ahmad kalau dia kata dekat belakang dan sepanjang masa tu saya agak risau. Saya risau it could be tekanan darah tinggi. Kamu boleh pergi ke klinik biasa berdekatan untuk check just blood pressure, ataupun pergi ke farmasi dan check blood pressure pun cukup. Yang penting adalah kamu tahu tekanan darah kamu dulu. Kalau tekanan darah normal, kerisauan agak kurang. Kalau tekanan darah tinggi, risau ya, kena jumpa doktor dengan cepat. Alright, saya rasa okey, pasal gadget saya buat lain kali. Ini doktor bukan minah kilang. Terlalu panas, migraine saya betul? Tak boleh. Memang kalau setengah-setengah orang kan, saya ingat waktu saya kat sekolah dulu, setengah budak, setengah kawan-kawan ataupun sini, kalau perimpunan memang dia kena duduk kat tepi, memang doktor, cikgu suruh duduk tepi. So itu memang bila panas sangat, setengah orang memang boleh dapat migraine attack. Bila panas sangat, bila penat sangat, bila terlampau banyak makan coklat, terlampau banyak ambil kopi, memang seseorang tu boleh dapat migraine headache. So kalau panas adalah penyebab kamu dapat migraine, kamu memang kena elakkan panas lah. Tak ada cara untuk kita suruh macam body you adapt ke apa ke, tak ada cara macam tu. Cik Nurun Najwa, saya panggil cik sebab gambar dia nampak muda lagi. Saya sakit tengkuk, bolehkah akan menyebabkan sakit kepala? Sakit tengkuk tu sakit tengkuk saja ke bersekali dengan sakit tengkuk, sakit kepala sekali? So kalau tengkuk saja, mungkin leher, mungkin ada masalah cervical, tulang di leher ni macam terlampau dekat. Tapi kadang-kadang juga sebab posture kita bekerja, posture kita guna handphone, posture kita buat macam-macam kerja, drive yang lama, penggunaan tangan yang banyak, boleh menyebabkan sakit tengkuk juga. Jadi cuba buat exercise yang menguatkan tulang tengkuk dan juga tangan. Kalau hilang, okey. Kalau masih tak hilang, dan jumpa doktor berdekatan ya. Sorry, saya banyak gunakan perkataan jumpa doktor yang berdekatan sebab saya tak nak bagi online consultation. Tujuan saya buat live bukan untuk kamu tanya masalah kesihatan dan dapatkan diagnosis. Bukan. Saya hanya nak buat sharing session. Saya hanya nak bagi kamu share ilmu bagaimana doktor dan petugas kesihatan tengok dan pandang sesuatu masalah supaya kamu pun boleh faham, mudah faham. Oh, doktor nak tahu ni, doktor nak tahu tu. Jadi kamu tahu bila nak pergi jumpa doktor, bila nak ke hospital, kamu tahu perkara-perkara begitu. Okey? Sakit kepala. Jumaat doktor beritahu saya ada ketumbuhan, baru 2 minggu operation. Soalan saya, macam mana nak bezakan sakit tu doktor? Macam kena tengok video ni daripada awal. Saya dah terangkan dah macam mana nak tengok sakit tu. Masa sakit ke, kejap blood pressure ke buat random check? Blood pressure ni buat masa sakit ke buat masa random check? Pendapat peribadi saya adalah buat waktu random check lebih baik. Sebab bila kamu sakit dan tekanan darah kamu tinggi, saya tak tahu tekanan darah tinggi menyebabkan kamu sakit kepala ke kamu sakit kepala menyebabkan tekanan darah tinggi. Sebab tu susah. Sebab tu kalau seseorang tu datang kat Jabatan Kecemasan, dia sakit kepala, soalan pertama yang saya akan tanya, dia pernah tahu tak BP kamu waktu kamu sihat? Kalau kamu sihat, kamu tak sakit pun, tekanan darah memang 150, tekanan darah memang 140 bila kamu sihat. Dan bila kamu sakit tu tekanan darah kamu 160, 170 dan memang kamu dengan tekanan darah tinggi lah. Tetapi bila kamu sihat, tekanan darah 110, 120 normal, dan dia hanya tinggi bila kamu sakit, mungkin tak ada tekanan darah tinggi. So, sangat penting untuk seseorang itu tahu apa yang kita panggil baseline BP. Dia tahu tekanan darah dia ketika dia sihat. Itu sangat penting. Sebab tu kita selalu galakkan buat medical check up. So, kita ada macam clue, kita ada dia punya baseline, kita panggil. Alright, saya harap menjawab. Terima kasih yang cakap saya cantik tu. Nanti saya belikan coklat ya. Setiap kali period sakit kepala belah kiri, biasanya migraine, tetapi tolong
Cek tekanan darah juga. Kalau tak minum air manis dalam 1 hari, saya akan berasa sakit kepala. Ini addiction ni macam saya. Kalau tak minum kopi, saya akan sakit kepala. Tetapi tak minum air manis sakit kepala agak pelik sikit lah. Mungkin apa yang kita panggil macam addiction related lah. Kalau orang tak rokok, dia rasa sakit kepala. Setengah orang, in fact orang yang contohnya dia ada smartphone addiction ni, dia ada gadget addiction. Kalau dia tak tengok phone dia boleh sakit kepala. So kalau you sorok phone dia boleh sakit kepala juga. Sometimes itu adalah sebenarnya anxiety headache ataupun stress headache. So mungkin minum air manis tu berkenaan yang sama jugalah. Alright, so far saya rasa saya dah jawab banyak soalan dan saya rasa live ni dah terlampau panjang. Thank you everyone. Thank you kepada anak saya sebab tak menangis sepanjang saya buat live ni. Banyak gangguan live kali ni. I'm very sorry. Saya harap saya banyak menjawab soalan DM Messenger daripada kawan-kawan follower yang saya tak jawab lagi sebelum ni. Nanti saya akan tolong sharekan link video ni kepada inbox kamu dan kamu boleh tag kawan-kawan kamu dan ahli keluarga siapa-siapa yang ada masalah sakit kepala begini, terutamanya golongan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang kecil dan juga anak-anak remaja yang kamu kita kurang prihatin, kita kurang tengok dia punya aktiviti berkenaan dengan gadget, dengan tidur, dengan pemakanan dia. So jangan pandang rendah, pandang mudah pada sakit kepala. Brain cancer bukannya satu-satunya masalah kesihatan yang merisaukan. Kalau buat CT brain, normal terus rasa wow, thank God. Tak semestinya kita nak tahu tentang tekanan darah, kita nak tahu tentang rabun mata, kita nak tahu tentang pemakanan, ada gastrik ke tak, reflux ke tak, semua itu. So akhir kata saya nak akhirkan, jap satu soalan, selepas habis period, kalau selepas period habis, bolehkah kita dapat simptom-simptom seperti PMS itu? Ya, kadang-kadang boleh. Setengah orang dia ada simptom sebelum period, tetapi apa yang kita panggil premenstrual syndrome, tetapi simptom dia tu selepas period. Setengah orang memang dia ada. Saya tak pastilah saya belajar ke tak dalam medical school, tetapi bila saya dah jadi doktor ni, experience based, memang ramai orang yang saya jumpa macam tu sebenarnya. So tak perlu risau ya. So akhir kata saya cuma nak ingatkan semua orang bahawa sakit kepala hanyalah satu simptom daripada perkataan sakit kepala sahaja. Doktor tak boleh nak buat diagnosis. Banyak perkara yang doktor nak check, banyak perkara yang nurses pun kena check juga. Jadi kalau simptom itu berpanjangan, yang pertama check mata dulu. Kalau tak ada masalah mata, boleh berjumpa dengan doktor di klinik berdekatan pun boleh, tak semestinya kena pergi Jabatan Kecemasan je. Kalau doktor di klinik nasihatkan untuk pergi ke hospital, boleh pergi hospital. Kalau nak pergi ke hospital terus pun boleh juga. Tetapi itu hospital saya lah sebab saya private. Kalau hospital government tu mereka akan tengok juga. Kadang-kadang mereka akan suruh pergi ke klinik kesihatan dulu untuk buat screening. Lepas tu baru dirujukkan kepada Jabatan Kecemasan. Sebab Jabatan Kecemasan di hospital kerajaan dia ada SOP protokol dia. Alright. So sekali lagi saya minta maaf kalau ada apa-apa yang salah silap, saya minta maaf. Saya nak buat disclaimer, ini bukan session untuk memberi diagnosis kepada masalah kamu. Ini adalah session sharing ilmu. Kita share ilmu. Alright, so boleh tag kawan-kawan dan ahli keluarga, especially golongan ibu bapa dan juga remaja. Okay, thank you. Bye-bye. Selamat malam semua. Bye.